Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak masuk pada bahagian kedua. Masih cerita tentang graf jarak dan masa. Cuma kita nak belajar macam mana untuk mentafsir graf kita, sebab setiap graf tu dia ada tafsiran di sebaliknya. Maksudnya bentuk dia tu macam mana akan mewakili pergerakan suatu objek lah. Okey, benda pertama yang awak mesti tahu adalah apabila kita mencari diberi suatu graf jarak dan masa, apabila soalan itu tanya tentang laju. Okey, laju ni cara dia untuk cari sebenarnya dia ada kaitan dengan formula kecerunan. Ni sebenarnya formula kecerunan. Kalau ingat balik kecerunan, awak belajar dulu tingkatan 2. Iaitu cikgu awak ajar Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey. So dalam aspek graf jarak dan masa, kecerunan itu kita akan tafsirkan sebagai laju. Macam belajarlah. Laju ni siapa? Laju tu awak belajar dulu tingkatan 1 ke apa ke? Tingkatan 1 atau 2. Iaitu jarak bahagi masa. Ni jarak bahagi masa. Okey, ni formula kedua lah kena tahu. Cuma kita ada satu perkataan purata. Okay, purata awak kena fokus dia kena ada jumlah kat depan. Kalau biasa awak belajar dulu jarak bahagi masa. Okey, kalau ada purata di depan tu kena ada perkataan jumlah. Okey, nanti kita tengoklah macam mana selesaikan soalan dia. Okey, nombor 1 dia tanya C ni, latihan C. Hitung laju zarah berdasarkan setiap graf berikut. Okey, maksudnya ada satu zarah yang bergerak. Ini perwakilan graf dia lah. Okey, macam saya cakap, laju ni adalah kita mencari kecerunan. So, kita ambil titik yang paling minimum kat sini. Baca titik dia, 0, 0. Manakala titik paling maksimum dia adalah 39. Okey, so, kalau masa tingkatan 2, cikgu awak patut ajarlah. Maksudnya, kita label X1, Y1, contohlah kalau sini kita buat nombor 1, kat sini akan jadi nombor 2. Dia sebenarnya tak kisah kat sini kan. Okey, formula ni sebenarnya kalau kita buat Y1 tolak Y2, kat bawah pun kena sama, X1 tolak X2. Dia tak kisah 1 tolak 2 ke 2 tolak 1 sebenarnya. Okey, so dalam kes ni kita gantikanlah 9 tolak dengan 0, tulis. 3 tolak dengan 0, tulis. Dan awak tekan kalkulator, didapati laju awak adalah 3. Daripada kalkulator, unit jangan lupa baca dekat sini meter saat. Okey, masa awak belajar dulu laju saat ni kena tulis S negatif 1. Sebab kenapa? Sebab meter per saat. Kalau awak belajar indeks dulu, meter per saat ni sebenarnya M S negatif 1. Dulu indeks masa awak belajar tingkatan 3. Kenapa MS negatif 1? Okey, yang kedua. Okey, kalau awak ada graf macam ni, kalau tak ada graf kita menaik, kecerunan positif. Untuk makluman awak ni M kita, kecerunan masa belajar dulu, kecerunan ni positif. Kalau kita nampak kat sini kecerunan dia negatif. So, bila kita kira kita punya laju tu nanti confirm laju awak akan dapat negatif. Okey, kita cuba, kita tengok. Okey, mula-mula baca dulu kita punya titik. Okey, kita kira laju kan. Titik ni akan pandai baca lah. Dia adalah X kita 0, Y kita 16. Sini X kita 4, Y kita 0. So, sini adalah X1, Y1, X2, Y2. So, gantikanlah. Sini Y1 16 tolak dengan Y2 0. Kat bawah ni kan. Lepas tu 0 dengan 4. 0, 4 kat bawah ni. Tolak. So, memang akan dapat negatif. Okey. Dalam menghitung kecerunan, apabila tanda negatif, maksudnya pergerakan zarah itu menunjukkan zarah bergerak bertentangan. Maksudnya contoh kita andaikan ada zarah ni, contohlah saya cakap zarah. Kalau dia kita cakap ke kanan ni positif, maka apabila yang pergerakan dia ke kiri, dia akan jadi negatif lah. Itu sebenarnya tafsiran yang kita boleh nampak. Apabila nilai laju tu negatif, maka kita tahu zarah tu bergerak bertentangan arah.
Okey, so ingat. Masa awak belajar dulu, laju ni tak mungkin negatif. Awak kena positifkan dia. So, nilai awak tak apa negatif. Tapi last sekali jawapan awak mesti tulis balik positif lah. Okey. Kita tengok. Okey, ni bentuk seterusnya. Bentuk string, kita tengok graf ni mula-mula straight. Okey, apa maksud straight macam ni? Maksudnya, kita nak dia punya ni lah. Ni straight kan, maksudnya dia turun. Maksudnya kita punya ni dia tak bergerak. Ni maksud straight line ni maksudnya dia pegun. Perkataan lebih sesuai pegun tak bergerak lah. Pegun. Okey, kemudian apa maksud negatif macam ni kan? Maksudnya dia turun. Maksudnya dia zarah ni bergerak lawan arah. Okey, kita tengok. Soalan ni dia minta pertama, laju AB. Okey, laju AB. Okey, betul lah apa yang saya cakap pegun. Sebab kalau kita kira kita punya laju, baca koordinat kat sini, dia adalah 0, 18. Awak gantikan 18, 0. Lepas tu koordinat kat sini, dia minta AB kan. So, B dekat sini, koordinat dia adalah 2, 18. 2, 18, kita gantikanlah. 2 di bawah, 18 di atas. Bila awak tolakkan memang kosong. Betul lah apa yang saya cakap tadi. Okay, bila kita tahu pergerakan straight macam tu, dia pegun. Laju dia kosong, tak bergerak lah. Okay. Tapi kalau kita buat BC ni, macam saya cakap, zarah bergerak lawan arah. Sebab saya tahu dah keturunan ni memang negatif. M kita tu negatif. Okay, lihat. Saya dah tahu M tu negatif. Sebenarnya cara awak nak hafal M tu negatif ke positif. Inilah awak buat V. Sini M negatif. Sini M positif. So, kalau bentuk yang macam ni, kita panggil negatif lah. Macam tu. Okay. So, kalau gantikan ni, okay, ni koordinat baca lah. 3, 0. So, gantikan 18, 2, 0, 3. So, dia dapati negatif. Memang jawapan negatif. Tapi ingat, laju awak kena positifkan balik. Okay. So, latihan yang seterusnya ni kena buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. Bahagian kedua pula. Okay. Masih cerita pasal graf jarak melawan masa. Cuma dia lebih kepada mentafsir lebih banyak lagi. Kalau tadi kita spesifik tentang laju, iaitu kecurunan graf. Sekarang kita nak spesifik kepada apa situasi-situasi yang kita mungkin boleh jumpa. Okay. Ini graf jarak masa di bawah gerakan sebuah dalam tempoh jam. Okey, tengoklah dia unit dia kena hati-hati, jam dengan kilometer, kan? Okey, sekarang tadi kita tengok soalan pertama, tempoh masa basikal itu berada dalam keadaan apa? Keyword kita pegun. Kalau pegun maksudnya dekat garisan jarak ni, graf kita, ni mesti garis lurus macam ni. So dia adalah, kalau kita tengok garis lurus ni bermula pada jam yang nombor 2 dengan jam nombor 3. So, masa dia adalah 3 tolak 2, 1 jam. Itu je lah awak buat. 1 jam. Unit kita dah betul lah. Maksudnya baca daripada graf, kalau unit dia jam, maka awak kena tulis jam. Okey, yang kedua. Okey, dia minta. Okey, masih daripada graf yang sama. Laju basikal itu dalam 2 jam pertama. Okey, keyword kita adalah 2 jam pertama. Laju. Okey. So, 2 jam pertama diwakili. Okey, awak baca dekat koordinat graf ni. Okey, dia mula daripada 0, 0. Lepas tu seterusnya dia berakhir dekat 2, 15. Laju macam biasalah. 15, ambil dia punya Y, 15. Kat bawah dia tu X lah. Lepas tu samalah 0, 0. So, bila awak tekan kalkulator dapatlah 7.5 km. Unit ni kena hati-hati. Dia kilometer per jam negatif 1. Okey, kemudian dia tanya, okey, huraikan gerakan basikal itu dalam 2 jam terakhir. Okey, 2 jam terakhir. Kita tengok graf kita. 2 jam terakhir sebenarnya kita tolak. Okey, ni masa kita 5 kan? Maksimum masa kita. Soalan tadi ditanya 2 jam terakhir, so tolak 2. Maka kita kena cari starting point dia adalah pada jam yang ketiga. Berakhir pada jam yang kelima. Kena tahu lah di mana dia mula, di mana dia berakhir. Tadi dia minta laju. So, kena bacalah koordinat di sini refer kepada 3.15. Koordinat di sini refer kepada
5 dengan 0 sifar. Okey, macam biasalah. Laju awak masukkan dalam formula dia lah. 15 tolak 0 bahagi dengan 3 tolak 5. Masukkan. Okey, macam ni lah. Okey, ni formula laju. Okey, so awak pun tekan calculator. Bila awak tekan calculator, didapati nilai yang kita dapat tu akan negatif. Tapi macam biasa awak nak mencari laju kan. So, kena positifkan dia lah. Okey, dia minta awak huraikan. So, kena cakap lah huraian dia adalah kita tahu zarah tu bergerak sejauh 15 km. Maksudnya kita tahu jarak dia. Okey, jarak dia ni dia bergerak daripada ni 15 pergi ke 0. Kan nampak? So, aku masuk 15 kosong. Aku nak tahu jarak tu sebenarnya ni satu starting point lah. Kita panggil titik O. Maksudnya dia bergerak dari satu tempat A ke O ni. Kan saya cakap kalau negatif maksudnya dia bergerak dia bergerak melawan arah. Kan? Lalu start daripada kosong ke A. Okey, dia bergerak. Patutnya dia bergerak ke kanan kan? Tapi dia bergerak ke kiri. Sini. Macam tu lah. Ke kiri. Dengan jarak dia 15 km. Tu maksud dia. Okey. Dengan kelajuan 7.5. Berapa masa dia? Okey, dalam 2 jam lah yang terakhir tu kan. Kita tahu jarak dia 15. Yang ni. Ni jarak dia. Masa dia sini kan. Masa dia 2 jam. Ceritalah macam tu. Okay. So, last sekali. Okey, ni formula kedua tadi kan. Kalau perasan, tadi formula kedua apa nak tahu hari ni adalah laju purata. Okey, ni laju purata. Laju purata, dia adalah jumlah masa bahagi, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Apa maksud jumlah? Jumlah masa, awak kena tahu berapa banyak dia bergerak. Okey. Kita kena rujuk graf lah. Lepas tu masa. Okey, masa ni sebenarnya awak baca je daripada graf. Masa terakhir. Ambil je masa terakhir dia. Iaitu 5 jam kan? Okey, kenapa atas tu 15 tambah 15? Kita tengok Okey. Dalam graf jarak dan melawan masa, awak kena faham. Okey, kenapa jumlah jarak kita adalah 15. Okey, saya terangkan di sini. Okey, apa maksud kosong dengan 15? Maksudnya zarah tu dah bergerak daripada masa ke-1 hingga masa kedua 15 km. Ini maksud dia. Lepas tu dah sampai satu destinasi. Okey, apa maksud ni? Ni maksud dia patah balik. Maksud yang saya cakap tadi, dia berlawan arah itu dia negatif 15 km. Dengan kata lain, macam contoh, start daripada O, dia pergi satu tempat A. Okey, mula-mula dia gerak 15. Positif kan? Sebab kita tahu ni graf kita ni positif. Lepas tu dia patah balik lagi. Patah balik. Sebab laju kita negatif. So, mestilah dia melawan arah. So, 15 lagi. So, total perjalanan dia dalam masa 5 jam ni sebenarnya 15 tambah 15. Okey, sebab tu lah kat sini jumlah jarak dia 15 tambah 15 bahagi 5. So, dapatin 6 km per jam. Okey, ni ada negatif lah ya. Nampak. Okey. So, nanti ada lagi latihan kat sini. Awak cuba buat lah. Nombor 1, 2 dan 3 sepanjang hujung minggu anda.